Buruj adalah kata jamak, berasal daripada burj. Kita biasa dengar perkataan Burj Khalifah contohnya. Jadi burj ni kalau dalam bahasa Arab maknanya dia menara, tapi itu bahasa moden lah. Kalau bahasa Quran ni burj maknanya bintang. Bintang pada jauh tinggi ke atas. Sebab itu kaedah itu diambil untuk memodernkan bahasa Arab. Jadi menara yang tinggi mencakar langit itu digunakan istilah burj juga. Sehingga kalau macam kita di sini pun macam itulah, menara KL, menara KLCC ke apa tu semua dalam bahasa Arab memang diterjemahkan sebagai burj juga. Tower tu diterjemah sebagai burj lah dalam bahasa Arab. Tapi kalau ikut asal makna burj ni adalah bintang-bintang, ya, bintang-bintang. Sebab bintang ni memang dalam bahasa Arab dia ada banyak perkataan. Kalau boleh saya kongsikan antara perkataan yang disebut sebagai bintang dalam bahasa Arab selain daripada burj ini, dalam Quran pun ada surah An-Najm. An-Najm wan najmi idza hawa. An-Najm juga adalah salah satu daripada nama bintang yang kita guna nama orang, Najmi, Najmuddin dan sebagainya. Itu adalah nama bintang juga, Najm. Dan satu lagi nama bintang yang ada dalam Quran juga, surah At-Tariq. Itu kita tak belajar lagi. Tariq pun kita ada guna untuk letak nama orang juga, Tariq. Ta alif ra qaf, itu adalah bintang juga dalam bahasa Arab. Dan selain daripada itu ada juga nama lain yang digunakan sebagai nama orang juga, bintang yang orang Melayu panggil Suraya. Ada ibu-ibu nama Suraya sini? Tak ada Siti Kembang Payung ada? Tak ada Okey, Suraya juga bahasa Arab, tapi orang Melayu panggil Suraya. Macam bunyi Melayu je bunyi nama tu, Suraya ni macam nama orang dulu-dulu je kan. Tapi sebenarnya dia adalah perkataan Arab yang berasal daripada perkataan apa? Thuraya. Thuraya, tha ra ya alif. Dia tak boleh dijajawi, sin waw ra alif ya alif Suraya. Memanglah bunyi Melayu. Tapi dia punya perkataan original Arab tu adalah Thuraya, tha ra ya alif. Jadi boleh bubuh. Sebab itu kadang kita ada nampak orang eja nama dia Thurayya, Thuraya. Sebab memang macam tu ejaan dia pun. Tha, dia pakai tha, dia bukan sin. Tha ra ya ada sabdu alif. Thuraya pun sama juga membawa makna bintang-bintang. Sebab kaedah dalam bahasa Arab ataupun keistimewaan bahasa Al-Quran ini, dia memang ada banyak vocabulary, dia ada banyak perkataan. Ya, bintang macam ni nama dia, bintang macam ni rupa, nama dia lain, bintang yang bentuk macam ni, nama dia lain. Memang begitu. Sebab dia terlalu banyak vocabulary, terlalu banyak perkataan, kosakatanya terlalu banyak. Seperti mana Ustaz pernah sebut dulu, bahasa Arab ni dia punya perkataan ada 3 juta. 3 juta perkataan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu mungkin baru sekitar 600,000 ke 800,000 saja. So bahasa Arab ni dalam 2-3 kali ganda lebih banyak. Sebab itu setiap perkataan itu dia ada pelbagai nama. Walaupun bintang sendiri pun ada banyak nama. Itu belum tengok benda-benda lain lagi lah. Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat apakah kaitan surah Al-Buruj ini dengan surah yang kita belajar sebelum ini, iaitu surah sebelum ini Al-Insyiqaq, yang juga menceritakan tentang hari pembalasan dan sebagainya. Yang mana apakah hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya? Surah ini mengandungi janji kenikmatan pada hari akhirat yang akan dianugerahkan kepada orang beriman, manakala ancaman seksa bagi orang kafir, serta menerangkan tentang keagungan Al-Quran, sebagaimana diterangkan juga dalam surah Al-Insyiqaq yang kita pernah belajar pun sebelum ini. Dan dalam surah yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa dia mengetahui tipu daya orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang menganut Islam seperti dipukul, dibunuh, dijemur di tengah panas. Dan dalam surah ini juga diterangkan dengan lebih mendalam tentang tindakan-tindakan orang-orang yang terdahulu juga sama. Ya, antaranya yang disebut jelas dalam surah Al-Buruj ini adalah yang dikaitkan dengan Ashabul Ukhdud. Ya, dalam surah ini akan disebut tentang Ashabul Ukhdud, iaitu salah satu golongan yang menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk generasi yang terdahululah, yang lama.
Dan surah ini juga mengandungi nasihat dan pengajaran kepada kaum Quraisy dan memantapkan hati orang mukmin yang diseksa oleh orang-orang Quraisy itu. Maaflah tuan-tuan batuk, saya baru 2 hari balik Mekah sebenarnya. Kena banyak tonggang air. Baik. Dalam ayat pertama kalau kita melihat was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Ayat pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit, demi langit. Was-sama', waw di awal tu, itu waw sumpahan, seperti mana yang kita dah belajar banyak sekali surah-surah dalam Al-Quran. Apabila kita nampak waw di pangkal ini, maknanya dia adalah demi lah, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil waw al-qasam. Waw al-qasam maknanya waw sumpahan, waw sumpahan. Waw sumpahan. Jadi bila waw sumpahan ini kalau ada dalam Al-Quran, dia akan menyebabkan perkataan selepasnya berbaris bawah. Sebab itu kalau kita tengok perkataan ini was-sama'i, dia tak boleh was-sama'u atau was-sama'a. Macam kita belajar surah-surah sebelum ni macam tu juga kan. Was-syamsi, was-syamsi. Apa-apa saja surah yang ada sumpahan, wal asri, begitu, dia akan baris bawah, sebab dia merujuk kepada sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya ataupun terhadap ciptaannya, Kemudian zatil buruj. Zati ni maksud dia yang mempunyai. Zati yang mempunyai. Al buruj, tempat peredaran bintang-bintang. Itu yang saya sebut tadi, bintang-bintang yang beredar. Jadi kalau kita lihat di sini dari segi kaedahnya, zati ni dia maksud dia mempunyai, tapi ini tanda-tanda bahawa perkataan ini adalah perkataan perempuan. Jantinanya muannas, perempuan di sini. Apa yang perempuan dekat situ? As-sama, langit itu. Ni pernah Ustaz ceritakan dalam kuliah-kuliah dulu pun, bahawa as-sama, jantinanya dalam bahasa Arab, penggunaannya dalam Al-Quran merujuk kepada penggunaan yang lebih mirip kepada kaedah perempuan. Kenapa? Apa bukti dia? Dekat sini kita nampaklah perkataannya was-sama'i dzati. Dzati ni memang adalah perempuan bagi Zul. Kita selalu dengar nama orang pun Zul ramai. Saya tuan-tuan pun ada nama Zul, Zulkifli, Zulfazli, Zul apa-apa saja. Zulfikri, kita letak nama anak kita, nama kita sendiri mungkin ada Zul. Zul tu maknanya mempunyai. Sebab itu nama bulan dalam Islam pun 2 ada Zul kan. Zulqaidah, Zulhijjah. Zul ni maknanya mempunyai. Tapi Zul tu lelaki. Sebab itu bila kita sebut Zulkifli, lelaki lah, bukan nama perempuan. Tapi zati ni adalah mempunyai juga, tetapi untuk perempuan. Kerana dalam kaedah Al-Quran, perkataan langit as-sama dikategorikan sebagai perempuan. Sebab itu di sini was-sama'i dzati, bukan was-sama'i dzil buruj. Kalau dia lelaki, katakan as-sama ni lelaki, dia tak akan guna dzati sini. Dia akan guna was-sama'i dzil buruj. Sebab zul ni dia boleh berubah-ubah, dia boleh zul, dia boleh zal. Sebab itu kita ya dzal jalali wal ikram, kita baca zikir selalu, ya dzal jalal, asalnya zul. Tapi bila kita seru nama Allah, wahai Tuhan yang mempunyai kemuliaan, dia jadi zal. Dia jadi zal situ. Tapi dia semua sama, zul, zil, zal, semua makna dia adalah mempunyai. Tapi di sini perempuan, sebab as-sama dia adalah muannas ataupun perempuan. Al-buruj, seperti mana disebut tadilah, bahawa dia adalah bintang-bintang. Jadi kita kena tahu tuan-tuan, sebab ini kaedah bahasa Arab dia memang begitu. Jadi kita kena ambil prihatinlah, ambil cakna bahawa setiap perkataan itu mempunyai jantinanya yang tersendiri, walaupun dia bukan manusia, walaupun dia bukan haiwan. Tapi dalam kaedah bahasa Arab memang begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, di segi tafsir sedikit saya bacakan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bintang-bintang ini kerana penciptaannya yang hebat, hikmahnya yang besar dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahawa benda-benda tersebut mempunyai pencipta yang maha bijak
dan Maha mengatur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendorong kita memperoleh bukti keagungan, kekuasaan dan kebesaran hikmahnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya mengajar tafsir ni, ada je orang-orang akan tanya, kenapa Ustaz Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang kan, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan ni kan. Kadang-kadang dia orang tak boleh nak relate. Kenapa Allah bersumpah dengan? Sebab nak menunjukkan bahawa ciptaan Allah tu sangat hebat. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu tu, maknanya ciptaan itu tak ada siapa yang boleh menandingi ciptaan Allah. Kehebatan ciptaan Allah tu tak ada siapa yang boleh melawan. Dan apa yang ada bukan ciptaannya saja, apa yang ada di dalam tu, di dalam langit tu apa dia. Kan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya kerana kehebatan. Macam kita sebut wadduha juga, demi waktu duha. Dia bukan setakat waktu yang biasa-biasa saja, waktu duha. Kita pun tahu kan betapa besar hikmahnya menunaikan solat duha dan sebagainya. Kita pun boleh rasa, kita boleh feel dia punya kehebatan duha ini kalau kita buat dia secara konsisten. Betul tak tuan-tuan kan? Jadi itulah maknanya. Makna apa yang Allah sumpah tu ada sebab dia. Bukan saja-saja nak sumpah dengan langit ke, nak sumpah dengan masa ke, nak sumpah dengan apa kan. Tidak, dia ada dia punya sebab dan hikmahnya. Sebab itu dalam tafsir disebut begitu. Dan ayat yang kedua kalau kita melihat di sini, Allah SWT bersumpah lagi dengan apa? Wal yaumil maw'ud. Iaitu Allah bersumpah pula dengan hari kiamat. Ini hari kiamat. Wal yaumil maw'ud, salah satu daripada nama kiamat. Dalam Al-Quran ada banyak nama kiamat. Kita pun tahu, kita selalu baca banyak surah. Kita duk baca, kita belajar dah berapa tahun dah saya kuliah di sini, hampir lebih daripada 5-6 tahun, 7 tahun saya kuliah di Surau Sri Saujana ni. Macam-macam surah kita belajar. Juzuk 30 tak habis-habis dah 5-6 tahun, 7 tahun belajar. Tak habis-habis kita belajar. Sebab apa? Terlalu banyak untuk dikupas. Itu pun ringkas-ringkas dia kan, antara maghrib isyak ni. Tapi kalau kita melihat dia punya nama kiamat ni kan, kita belajar juzuk 30 ni pun dah banyak dah nama kiamat. Al-Ghashiyah contohnya, Al-Zalzalah contohnya kan. Itu semua nama-nama kiamat. Dan sebelum ni kita dah belajar surah An-Naba pun kita dah belajar kan. Apatah lagi surah-surah dalam juzuk-juzuk yang lain. Surah Al-Waqi'ah contohnya juga cerita pasal kiamat. Dan ini salah satu nama kiamat yang lain, Al-Yaumil Maw'ud, iaitu hari pembalasan yang dijanjikan. Al-Yaum maknanya hari, Al-Maw'ud maknanya dijanjikan. Dia berasal daripada perkataan wa'ada. Wa'ad ni makna janji. Kalau maw'ud yang dijanjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau kita baca doa lepas azan contohnya kan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Itu juga mi'ad juga berasal daripada perkataan wa'ad, iaitu janji Yang mana al-yaumil maw'ud, kalau kita melihat dari segi kaedah bahasa Arab, saya suka kaitkan itu, tuan-tuan pun tahu saya suka relatekan dia dengan kaedah bahasa Arab di sini, yang mana perkataan dua perkataan ini kalau dalam kaedah bahasa Arab dikaitkan dengan sifat mausuf ataupun kata sifat, adjektif, kata adjektif. Kalau dalam kaedah tata bahasa disebut kata adjektif ataupun kata sifat lah, yang mudah dalam bahasa Melayu sebut. Bahasa Arab pun sama juga, panggil sifat juga. Sifat ataupun na'at dia panggil, kalau yang pernah belajar bahasa Arab na'at ataupun sifat. Dia adjektif lah, maknanya kata sifat lah. Maknanya apa maksud kata sifat di sini? Hari yang apa? Hari yang dijanjikan. Yang mana kalau kaedah bahasa Arab, kalau dia kata sifat, dia akan sama kiri dan kanan dia. Kalau tuan-tuan tengok ejaan, sebab tu kalau kita ada Quran tu tengok nampak lagi jelas Al-Yaum dia ada alif lam, dan Al-Maw'ud juga ada alif lam. Ini ciri-ciri kalau dalam kaedah bahasa Arab, kalau kita nak kenal satu perkataan tu sifat ataupun tidak, dia akan sama ada alif lam pada dua-dua perkataan. Al-Yaum, Al-Maw'ud. Dan kalau kita tengok baris dia pun sama, Al-Yaumi, Al-Maw'udi. Kalau kita tengok baris penuh lah. Kalau kita baca biasa mati kan, wakaf, kita wakafkan bacaan tu, kita berhenti bacaan dia. Tapi kalau kita tengok dia punya baris tuan-tuan puan, dia baris dia sama, Al-Yaumi, Al-Maw'udi. Dia baris sama. Ini kalau dalam kaedah memang begitu. Sifat dia akan sama baris, dia akan sama alif lam, dan kedua-duanya juga adalah perkataan yang merujuk kepada al-muzakkar ataupun lelaki. Sebab itu al-yaum, al-maw'ud, dia dua-dua sama je. Alif lam, barisnya pun sama, jantinanya pun sama.
Dia begitulah kaedah dalam tata bahasa Arab, ya. Saya harap tak pening lah, insyaAllah. Kita belajar yang mudah-mudah je lah. Maknanya senang nak kenal sebenarnya. Dia belajar bahasa ni tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak mendalam sedikit kita belajar, dah 7 tahun. Kalau ikutkan dah peringkat PhD dah sepatutnya 7 tahun ni. Takkan nak duduk peringkat matrik lagi kan. Dah PhD dah, orang Sri Sarjana ni sepatutnya. Dah boleh dapat apa ni, topi-topi bulat macam chef tu dah. Kan. Tapi tak apalah, kita belajar slow-slow kan. Dah banyak dah kita belajar sebenarnya. Ingat-ingat lupa je lah kan. Lupa ingat ke ingat lupa macam tu lah. Tapi tak apa, yang penting kita belajar. Baik, itu yang kedua. Dan kalau ikutkan dari segi maksud tafsiran di sini, iaitu hari pemisah dan pemberian balasan sebagaimana yang Allah SWT janjikan menerusi pesanan para rasulnya, dan pada hari itu hanya di tangan Tuhan sendirilah segala kekuasaan dan keputusan. Maknanya apa sahaja yang Allah janjikan, orang buat baik dapat amalan baik, ganjaran baik kan. Syurga kita pun tahulah sifir dia tu, tahu dah. Buat baik dapat syurga kan, buat jahat maksiat dapat neraka, kita pun tahu benda tu. Jadi benda tu sebagai satu yang orang kata dah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya macam pengalaman saya lah, baru balik umrah, alhamdulillah bawa jemaah. Lama saya tak bawa jemaah ni, tapi orang memang sangat ramai ya, sangat ramai ya. Sebab itu akhirnya terkesan juga sedikit-sedikit. Alhamdulillah lah, tak adalah sampai positif apa semua, alhamdulillah lah. Cuma ialah biasalah tu kan, dengan keadaan cuaca sangat baik ya. Hujan pula lagi di Madinah, lebat sangat hujan. Daripada Jumaat lepas lah, Jumaat ni kan, hari Jumaat lepas saya berada di Madinah, memang sangat lebat daripada tengah hari Jumaat sampai besok paginya. Dah macam kita punya tempat pula sampai banjir kan. Tapi sana tak adalah banjir, dia belecak je lah. Jadi sampai macam tu. Hikmah dia tu, ada hikmah. Lama saya tak rasa hujan macam tu, begitu lebat sekali. Makkah pun katanya hujan, tapi sebab saya berada di Madinah. Tapi memang banyak hikmah bila kita melihat kadang terutama jemaah-jemaah kita yang first time pergi ya, memang ada anak-anak muda yang pertama kali pergi dan sebagainya ya. Mereka sangat bagus, sangat membantu ustaz lah. Yalah, umur dah 40 lebih jadi mutawif memang letih lah lemau saya. Tapi alhamdulillah jemaah-jemaah yang sangat orang kata toleransi, tolong-menolong, bantu saya urus jemaah lain. Kesian juga dia orang dalam jemaah untuk tolong saya pula. Alhamdulillah lah, banyak dia punya ni. Tapi budak-budak yang tolong ni, bila mereka ya bercerita dengan saya ni ustaz, masa saya sebelum datang ni, apa yang saya tak buat? Semua saya buat. Isap ganja pun buat. Terus terang dia cakap. Mula terkejut juga kan, tapi kita pun faham lah, masyarakat awam kan. Saya pun dah biasa dengan masyarakat, berapa lama ceramah. Bukan kita ceramah pada orang yang memang kaki surau masjid aja kan. Berapa banyak orang yang banyak berhijrah, alhamdulillah ya. Tapi memang dia cakap terang, saya apa yang saya tak isap ganja, isap morfin, isap yang rokok tak payah cerita lah kan. Tu pun apa, arak pun minum. Cakap tu terang. Semayang tak cukup. Macam tu cakap tu terang dengan saya. Tapi Masya Allah, bila kita bagi hikmah, bagi apa, kita sebelum balik ke Malaysia, hari terakhir tu di Masjid Nabawi ya, kita cerita, kita muhasabah diri, menangis semua. Menangis anak-anak muda ini. Saya kata balik jangan tinggal solat. Kalau tak boleh berjemaah sekalipun, solat 5 waktu tu jagalah betul-betul. Ya, kalau kita masalahnya semua dah berumah tangga, dah kahwin, dah apa semua. Takkan kita nak jadikan anak-anak kita, generasi yang akan datang tu sama macam kita dulu. Kita dah isap fit, isap ganja, isap apa. Takkan kita nak suruh anak kita pun isap ganja juga. Mungkin dulu disebabkan, bukan kita nak tuduh mak ayah kita tak boleh nak urus kita kan, memang salah diri sendirilah. Tapi mungkin dulu mak ayah kita dah tak larat dah nak tegur. Tapi bila kita ada anak ya, adakah generasi akan datang, anak-anak kita tu kita nak jadikan orang macam kita juga, mewarisi sifat kita yang isap ganja, isap fit tu? Menangis budak-budak muda, Masya Allah. Jadi saya harap keinsafan mereka tu berterusan lah. Maknanya jaga solat, jaga, saya kata gitu, jaga solat, jaga solat, jaga. Kalau tak boleh buat benda lain sunat, jaga yang wajib tu dulu. Balik Malaysia jaga. Memanglah kalau orang pergi sana memang nak datang lagi kan. Betul. Dia kata itulah benda yang kena jaga betul. Balik Malaysia, tolong jaga yang tu dulu. Supaya anak-anak kita tak tengok keburukan-keburukan kita. Mereka tak tahu bahawa bapa dia pernah isap fit, pernah isap ganja. Kalau dia tak cerita lah kan. Mana ada mak anak-anak, mana ada mak bapak kalau buat jahat nak cerita kat anak, bapak dulu isap ganja kan? Tak ada punya, mesti tak ada. Sebab kita takkan memalukan diri kita kepada anak-anak kita.
Tapi itulah hikmahnya. Banyak hikmah yang saya nampak, Masya Allah, anak-anak muda ni ya, yang Allah panggil dia untuk pergi ke tanah suci dan untuk mengubah sikap dia. Ya, mengubah sikap itu memang satu perkara yang sangat luar biasa lah ya, pada anak-anak muda ini, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik ya. Bukan nak berubah jadi malaikat, bukan nak berubah menjadi ustaz-ustaz, bukan nak berubah jadi mufti, nak berubah untuk diri sendiri je ya, nak berubah jadi orang baik, itu saja. Sikit lebih baik daripada yang sebelum, itu saja. Sebab ni apa yang ada dalam Quran ni lah kan, Allah dah janji kalau orang buat baik pahala dia macam mana kan, buat jahat macam ni dosa dia. Jadi bila ada benda-benda yang kita usik dia, kita pusing dia punya apa, button tu nak bagi dia berubah, Masya Allah, anak-anak muda ni boleh melilih air mata dia bila kita bercerita. Dia tak minta pun dia melilih air mata, tapi itulah air mata keinsafan yang ada pada diri mereka ya. Mudah-mudahan kita semua begitu juga, Insya Allah, sentiasa berubah menjadi orang yang lebih baik. Baik, yang ketiga ayat yang ketiga, wa syahidi wa mashhud. Wa syahidi wa mashhud. Dia bila ayat pendek-pendek ini, dia punya bukan masalah lah, tapi dia punya maksud tu dia umum tau. Bila dia umum tu yang kena belajar. Sebab dia terlalu pendek. Bila pendek ni, ulama-ulama tafsir dia akan mentafsir dengan pelbagai tafsiran. Sebab dia terlalu pendek. Dia terlalu pendek. Jadi sebab itu kita kena belajar. Ya, kalau ayat tu panjang, ialah panjanglah huraiannya kan. Tapi ayat ni pendek. Kalau ikut makna asal apa syahidi wa masyhud ni, syahid maknanya orang yang menyaksikan ataupun makhluk-makhluk yang menyaksikan, wa masyhud dan keadaan yang disaksikan. Dia bahasa Arab macam tu. Kalau kita nampak dia punya ejaan tu ada alif, syahid, kan, katib. Dia kalau ada macam tu, kalau kita belajar bahasa Arab, itu dipanggil dalam bahasa Arab sebagai isim fa'il. Isim fa'il ni dia akan membawa makna pe ataupun me. Kalau macam syahid ni, menyaksikan, orang yang menyaksikan, ataupun saksi lah, saksi. Senang kita sebut saksi lah, macam asyhadu kan. Tapi asyhadu tu bentuk perbuatan, aku bersaksi. Tapi kalau syahid ni orang yang menyaksikan ataupun makhluk yang menyaksi. Masyhud dia ada waw, masyhud, mim shin ha waw dal. Dia ada mim dekat depan, dia ada dal kat belakang. Dia ada mim dekat depan, dia ada waw dekat sebelum akhir. Macam saya baca surah Al-Fil, ayat akhir apa? Surah Al-Fil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nampak tu? Nampak tak dia punya pattern? Ma'kul dengan masyhud. Kan? Dia ada mim dekat depan dan dia ada waw dekat sebelum akhir. Itu dipanggil isim maf'ul. Kalau tadi awal saya kata isim fa'il, ini isim maf'ul. Isim maf'ul ni bila kita terjemah, dia akan ada maksud di, imbuhan di, disaksikan. Kalau faja'alahum ka'asfim ma'kul, apa dia? Dulu kita dah pernah belajar, tak tahu dah tahun bila, lama sangat dah. Zuan ni lama sangat kita belajar. Ya, apa makna ma'kul? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka menjadi tentera bergajah tu kan, menjadi seperti daun-daun yang dimakan, yang reput dimakan oleh ulat-ulat. Ulat tak ada dalam ayat tu. Dalam ayat tu tak ada ulat. Kita yang terjemah ulat tu. Dia tak ada ulat dalam tu. Tapi kita tahulah kalau daun reput, siapa yang makan? Takkan kambing pula, mestilah ulat kan. Jadi ka'asfim ma'kul, ini ma'kul tu maksud dia ialah yang dimakan dalam kurungan oleh ulat. Dia ada dalam kurungan, sebab dekat situ tak ada ulat. Sebab itu dalam, bila kita tengok terjemahan Quran, dia ada dalam kurungan. Maknanya dalam kurungan tu tak ada dalam ayat tu, tapi perlu ditulis. Kalau tak tulis tak faham. Faham tak? Dia masyhud macam ni juga. Maknanya masyhud ni Allah kata yang keadaan yang disaksikan. Apa maksud dia tuan-tuan, perempuan? Iaitu segala ciptaan Allah SWT di alam ini yang dapat disaksikan oleh manusia dan dilihat oleh matanya. Dan sebahagian daripada manusia ada yang mahu memerhatikan dan memanfaatkan apa yang dilihatnya, tetapi sebahagian lain tidak mahu memanfaatkannya sama sekali. Allah jadikan semua apa yang di muka bumi ni, apa tujuan?
Kita sebagai manusia, makhluk Allah, tengok kan, kita saksikan kebijaksanaan Allah menciptakan alam, betapa hebatnya alam ciptaan Allah, betapa banyaknya nikmat depan mata kita, kan? Allah dah bagi semua tu pada kita. Benda yang ada depan kita tu benda yang disaksikan lah. Kita jadi saksinya, kita tengok. Tapi alam itu adalah benda yang kita tengok, kan? Kita tengok alam ciptaan Allah, nikmat ciptaan Allah Subhanahu Taala depan mata kita. Berapa banyak orang yang bersyukur. Dalam Quran Allah, wa qalilan ma tashkurun. Sikit sangat orang yang bersyukur, tak banyak orang bersyukur. Dapat nikmat, dapat banyak, semua ambil, sapu. Tapi bila ada sesuatu yang berlaku, tak ada siapa-siapa pun nak. Dia akan mempertikaikan, kenapa saya tak jadi macam ni, kenapa saya jadi macam tu. Sebab apa? Mereka tidak bersyukur dengan betul-betul apa yang ada depan mata mereka, walaupun nikmat tu kecil. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nikmat dalam dunia ni terlalu banyak sampai kita tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau nak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Tak payah tengok jauh lah, kitanya di ni saja, kan? Ada mata boleh tengok lagi, ada hidung boleh bau, kan? Telinga masih ada, ya, masih boleh dengar. Macam bila saya bawa jemaah tu, saya masih tak boleh move on benda tu. Ya, ada jemaah-jemaah yang dah berusia, jalan boleh, telinga tak dengar. Kita bercakap dia bagi nak ram, macam nak pecah tekak ni. Kan, pakcik-pakcik, ya, atuk-atuk kita, masya-Allah, tapi tak menyusahkan saya, masya-Allah, bagus. Cuma masalah tak dengar ni. Cakap aku, cik, oh cik, bagi cik kuat-kuat aku tak dengar. Tapi jalan laju kau main ligat lagi. Telinga pula tak dengar. Yang muda pula dah sakit tekak sampai tak boleh nak terguling-guling dah kat lantai. Ada jemaah saya baik naik train, berguling-guling kat lantai, sakit, tak telan elok tak boleh. Sampai kat train tu ada emergency ward, saya baik ada. Saya baik ada. Kalau tidak macam mana? Dia masuk drip terpaksa, antibiotik masuk terus. Nak bagi ni, tak boleh nak telan elok sampai nak berguling. Sakit sangat-sangat. Kan? Tu nikmat masing-masing, nikmat Allah uji. Ada yang tak bau, makan tak bau. Ustaz, saya makan tak bau Ustaz. Balik-balik positif. Makan tak bau tapi sihat, tak demam, tak apa, tapi tak bau. Saya baik Ustaz bau, semua okey. Kalau tak saya tak datang lagi ni. Kan? Alhamdulillah lah. Macam-macam dugaan kalau tengok. Ya, memang macam-macam dugaannya. Orang muda, orang tua lain dugaannya, orang muda lain pula dugaannya. Begitu. Jadi sebab itu nikmat kita sekarang berada dalam nikmat yang begitu banyak Allah bagi pada kita. Nikmat terlalu banyak. Jadi bagaimana kita nak memanfaatkan nikmat itu? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan semua alam ini adalah untuk menarik perhatian manusia tentang betapa kebesaran dan kehebatan isi alam ini, untuk mereka mengambil pelajaran dan mencurahkan segala kesedaran mereka untuk mengetahui hakikat yang ada di sebalik apa yang telah Allah jadikan dalam kehidupan kita. Syukur sangat, kita banyak sangat nikmat Allah bagi, banyak sangat. Ya, bersyukur, dan kita sentiasa bersyukur dengan cara apa? Bukan setakat bersyukur saja, berkongsi nikmat dengan orang yang susah dan sebagainya. Memang itu satu perkara yang sangat-sangat kita kena buat setiap hari. Yang keempat, yang keempat ni lah isu tentang golongan yang menyeksa orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Apa itu qutila? Qutila ni kalau ikut makna asal, qutila ni maknanya dibunuh. Sebab dia berasal daripada perkataan qatala. Qatala dalam bahasa Arab maknanya bunuh. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan qutila ni bukan maknanya dibunuh, tapi diterjemahkan oleh ulama tafsir sebagai celaka. Celaka maknanya Allah mencelakakan, Allah mengecam. Ashabul ukhdud ini, siapa ashabul ukhdud ni? Orang-orang yang menggali parit. Ni menggali parit tak ada kaitan dengan perang Khandaq tu lain ni, tak. Ini bukan kisah bersama Rasulullah, bukan. Itu Rasulullah punya sahabat yang gali parit tu. Tapi yang ini penggali parit ni, apa tujuan mereka menggali parit? Mereka menggali parit ini adalah kejadian ini berlaku pada ketika di Yaman,
Dia berlaku ketika zaman kisah pemeluk agama Nabi Isa alaihissalam. Mana ketika itu agama Nasrani adalah agama, maknanya ni bukan pada zaman Islam tau, ni sebelum lagi. Zaman Nasrani, yang mana ada pengikut-pengikut Nabi Isa yang baru menganut agama Nasrani. Mereka berdakwah kepada kaum mereka yang masih beragama Yahudi. Jadi mereka berdakwahlah kepada orang Yahudi ni untuk menyeru kepada ajaran agama Nasrani. Dan dia memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Isa alaihissalam dengan syariat yang baru bagi menggantikan syariat mereka. Sebahagian kaumnya beriman, dan kejadian ini sampai kepada seorang raja yang zalim, iaitu Raja Dzunnuwas yang beragama Yahudi. Dia segera datang dengan pasukan tenteranya dari kota Himyar. Ketika orang itu ditangkap, mereka disuruh memilih sama ada agama Yahudi ataupun dibakar. Maknanya kalau orang tu beriman, dapat detect kantoi dia masuk agama Nasrani, maka dia tanya, kamu nak Nasrani ke nak Yahudi? Kalau kamu nak patah balik agama Yahudi, kamu selamat. Kalau kamu nak stay dengan agama baru, campakkan dalam parit yang ada api. Itu dia. Jadi kalau ikut tafsir ni sebut, kalau mana yang takut, terpaksalah, ataupun mereka menyembunyikan akidah baru mereka tu, mereka katalah saya ni tak ada, saya nak agama Yahudi juga. Jadi selamatlah dia. Tapi bagi orang-orang yang kental keimanannya, maka mereka sanggup dicampakkan ke dalam api yang di dalam parit itu. Masya Allah, itulah kehebatan pada zaman dahulu. Tapi masa itu ialah agama Nasrani yang benar lah, bukan agama yang telah diseleweng. Dan orang yang gentar melihat api, macam saya sebut tadi lah, kembali menganut agama Yahudi ataupun mereka bermuka-muka lah. Tetapi orang yang tetap teguh dengan Nabi Isa alaihissalam dan menganggap ringan siksaan dunia kerana keyakinan mereka kepada pahala yang telah dijanjikan Allah, maka mereka sanggup dilemparkan ke dalam api sampai binasa. Itu kehebatanlah iman pada ketika itu, Sebab itu disebut qutila ashabul ukhdud, qutila, celakalah orang-orang yang membuat parit yang penuh dengan api itu. Apa yang ada dalam parit itu seperti mana yang saya dah sebut tadi, tapi ayatnya ada dalam ayat yang kelima lah. Dan ini pun nampak ada kaedah bahasa Arab yang saya nak ajar pada tuan-tuan pada ayat kelima, iaitu an-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Apa itu an-nar? Kita pun tahulah an-nar ni api kan. An-nar ni api, zati sama macam zati atas tadi. Apa makna? Yang mempunyai, sama Al-waqud bahan bakar lah. Al-waqud ni bahan bakar. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan, puan-puan, ayah bunda sekalian, ayat pertama dengan ayat kelima kan, saya dah bagi tahu tadi, ayat pertama tu sebab as-sama tu perempuan kan, saya beritahu tadi. Jadi an-nar apa jantinanya? Perempuan jugalah. Jadi kita tahu rupanya dalam bahasa Arab ni ada perkataan-perkataan tertentu tu dalam Quran ni memang Allah dah tetapkan jantina dia. As-sama perempuan, al-ard bumi pun perempuan, an-nar api pun perempuan. Jadi orang lelaki dapat apa? Dapat ampas je lah. Semua perempuan, api perempuan, langit perempuan, bumi perempuan, bulan al-qamar, bulan lelaki, okey, tak masalah. Matahari perempuan juga, asy-syams perempuan dalam bahasa Arab, matahari. Jadi itu memang kaedah bahasa Arab memang gitu. Kalau kita tengok di sini, kalau macam as-sama tu kita boleh detect lah, sebab dia ujungnya tu kalau as-sama, biasanya dalam kaedah bahasa Arab, kalau satu perkataan tu diakhiri dengan alif hamzah, itu ciri-ciri perempuan sebenarnya. Macam nama anak Saidina Abu Bakar, adik-beradik Aisyah kan, Asma. Kalau nama perempuan ada ta lagi, senanglah kita nak detect. Aisyah, Khadijah, Fatimah kan. Itu kalau nama-nama macam tu kita senang detect, sebab AH tu makna sama dengan ta marbutah, ta simpul kan. Itu memang detect mudah lah nak tahu. Macam Farid lelaki, Faridah perempuan kan. Itu kita boleh detect senang. Tapi kalau as-sama, kalau ada alif hamzah pun sama. Kalau nama anak Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Asma kan, yang bawa makanan kepada Rasulullah SAW kan.
ketika bersembunyi di Gothur dan sebagainya. Jadi maknanya itu dia nama dia Asma. Dan kita pun ada anak-anak kita nama Asma contoh. Ada alif hamzah. Jadi kalau ada alif hamzah senang kita nak detect. Ataupun kalau nama perempuan yang ada alif maksurah dekat belakang. Alif maksurah ni apa? Ya tak ada titik. Dia macam ya tapi tak ada titik. Contoh nama apa? Salwa. Nama Salwa ni memanglah kita eja SALWA kan. Tapi kalau bahasa Arab dia sin lam waw alif tapi bukan alif tegak. Ya. Macam ya tapi tak ada titik bawah dia. Dia panggil alif maksurah dalam bahasa Arab. Najwa, Salwa, Laila. Ini nama-nama yang kita eja di hujungnya pakai ya tak ada titik. Itu ciri-ciri perempuan. Tapi kalau macam An-Nar, kat hujungnya ra, alif pun tak ada, hamzah pun tak ada, ta pun tak ada. Jadi ini antara perkataan-perkataan perempuan yang termaktub dalam Al-Quran, tetapi tidak ada tandanya. Dia tak ada tanda. Dia tak ada ta, dia tak ada alif, dia tak ada hamzah, tapi dia kategorikan sebagai perempuan. Macam al-ard, bumi pun sama. Dot kan hujungnya dot, al-ardu, bumi pun sama. Dia tak ada ta, tak ada alif, tapi dikirakan sebagai perempuan. Asy-syams, matahari pun begitu. Tak, ujungnya sin, bukan alif, bukan ta, tapi dikira sebagai perempuan. Memang begitulah kaedah bahasa Arab ni, sangat unik ya, sangat unik. Bukan susah tau. Susah belajar bahasa Arab, susah nak ingat lah bahasa itu ini, kejap macam tu ya. Tak, dia tak susah, dia senang kan. Senang, gampang banget. Kalau orang Indonesia kata mudah je, tak susah pun. Kan, sebab ustaz pun bukan orang Arab kan, tapi boleh menguasai juga. Jadi maknanya tak susah, cuma kita kena belajar tu kena sabar sikit lah. Tak boleh sehari belajar tu nak pandai, tak boleh lah. Ustaz pun 20 tahun 30 tahun belajar baru boleh pandai. Itu pun banyak lagi nak belajar. Al-waqud ni, kalau ibu-ibu masak di dapur, ibu-ibu punya apa ni, apa dipanggil tu, dapur tu kan, yang tempat letak periuk tu, stove tempat letak periuk tu, itu dipanggil mauqid dalam bahasa Arab. Mauqidun, mim waw qaf dal, tempat letak periuk tu, kuali tu. Itu dalam bahasa Arab dipanggil mauqid sebab api dia menyala kat situ. So dia ambil daripada perkataan ni, waqud, dia mengeluarkan bahan api. Ya, itu kaedah bahasa Arab gitulah. Baik, jadi yang disebutkan tadi bahawa pihak ataupun golongan ashabul ukhdud ini adalah penggali-penggali parit yang di dalamnya penuh dengan kayu bakar yang menyala-nyala dan nyalaan apinya menjadi sangat besar dan semakin menjulang. Dan disebut lagi keadaan mereka pada ketika itu macam mana? Idhum 'alaiha qu'ud. Yang mana kedudukan mereka itu yang dilaknat oleh Allah SWT itu apa mereka buat? Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk di kelilingnya. Qu'ud ni daripada qa'ada. Dia sama erti dengan jalasa. Jalasa duduk lah, julus, ijlis, majlis. Macam kita ni majlis ilmu. Majlis ilmu tu apa? Majlis tempat duduk lah. Kita duduk ramai-ramai duduk di sini. Jadi dia sama makna qu'ud. Qu'ud ni maknanya semua orang yang zalim ni tadi, yang menganiayai orang Islam, orang Nasrani yang beriman kepada Allah tadi, mereka duduk di keliling parit. Apa tujuan mereka duduk keliling parit? Mereka nak tengok orang-orang yang beriman ni tadi dicampak ke dalam api yang membakar tadi tu. Sambil bertepuk tangan, sambil bergembira melihat orang-orang Islam itu, orang-orang Nasrani itu diseksa. Itulah yang dilakukan oleh golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah SWT ini. Mereka duduk di keliling itu sambil memerhatikan keadaan mereka yang diseksa. Dan keadaan itu dikutuk oleh Allah SWT dan dikecam oleh Allah SWT. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini yang disebut tadilah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa maksudnya? Dan mereka memerhatikan apa yang berlaku kepada orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ini Allah, kalau kita tengok, Allah SWT menggunakan fi'il mudhari', yaf'aluna. Yaf'aluna ni kata kerja yang sedang berlaku lah.
Kalau orang putih panggil present tense, present tense. Maknanya peristiwa ni seolah-olah walaupun dah lama beribu-ribu tahun, tetapi seolah-olahnya ayat ini menggambarkan peristiwa itu sedang berlaku pada ketika itu. Jadi live benda tu, boleh nampak, kita boleh bayangkan macam mana keadaan, walaupun bayangan kita masing-masing, mungkin imajinasi kita berbeza-beza. Saya fikir macam mana, mungkin tuan-tuan fikir macam mana agaknya lubang api itu, macam mana orang beriman itu dicampakkan dan sebagainya kan. Tapi imajinasi kita tu kita boleh bayang macam mana keadaan itu, ya, yang ketika itu sedang berlakunya, ya, mana orang-orang yang beriman tadi dicampakkan ke dalam ke dalam lubang atau parit yang penuh dengan bara api dan juga api yang menjulang tadi itu. Jadi perkara itu seolah-olahnya hidup pada ketika itu, ya, peristiwa itu depan mata mereka. Sebab itu mereka, Allah SWT menggunakan kata kerja fa'il mudhari' di sini ataupun present tense ataupun sedang berlaku di sini. Yaf'aluna, bil mu'minin, nama digelar sebagai bil mu'minin, orang yang beriman. Ya, Allah tidak menyebut hanya bin nasara ataupun apa, sebab bila sebut bin nasara takut nanti kontroversi pula. Sebab nasara ni bila kau sekarang dah tak kira beriman dah, kan, dia kira orang kafir dah. Tapi Allah sebut orang Nasrani pada ketika itu sebagai golongan mukminin, maknanya orang yang mula-mula beriman kepada ajaran Nabi Isa AS yang sebenar, bukan ajaran yang telah diperkotak-katikkan atau yang telah diubah suai. Dan disebut perkataan syuhud di situ, iaitu yang menjadi saksi, ya, kepada peristiwa yang berlaku. Dah azan belum? Oh, sikit lagi nak azan dah. Oh, okey. Baik. Saya habiskan satu lagi lah, satu lagi boleh. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Yang mana mereka, ya, mereka tidak marah dan menyeksakan orang beriman itu, melainkan kerana orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Apa maksud tu? Maknanya orang itu diseksa bukan sebab mereka tu melakukan kejahatan atau jenayah ataupun apa, penyelewengan ke apa, tak. Dia diseksa dalam lubang yang ada api itu semata-mata sebab dia beriman. Itu je sebab dia. Tuan-tuan faham tak saya maksudkan apa? Kan? Dia bukan sebab dia ni jahat ke, mencuri, merompak ke, tak. Sebab dia beriman je. Dia cakap saya beriman dengan Nabi Isa AS, campak masuk. Itu je sebab. Zalim tak zalim, kan? Sebabkan mereka jadi orang baik saja dicampakkan. Sebab tak sama pegangan, kepercayaan, akidahnya tak sama, dicampakkan. Bukan sebab buat jahat pun, kan? Itulah betapa zalim. Satu lagi adalah 9, sebab dia ada kaitan, supaya kita senang berhenti tu, kita tahu kat mana. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut Maha Perkasa, Maha Mulia tadi adalah Tuhan yang memiliki mulkus samawat, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. As-samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu. Baik, jadi kesimpulan daripada ayat kita belajar hari ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sejarah masa lalu yang dilalui oleh orang-orang yang beriman dan ditentang oleh musuh-musuh mereka. Dan ini semua apa tujuannya Allah cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai satu motivasi bagaimana baginda nak berdepan dengan orang-orang Quraisy yang perangainya lebih kurang macam tu je. Cuma dia tidaklah campak dalam api, tapi dia menyeksa lah orang Islam, kan. Macam mana dakwah Rasulullah dan sebagainya, itu kita pun tahu. Jadi itu tujuan ayat ini turun, walaupun kisah sejarah turun pada Nabi SAW memang untuk menjadi motivasi bagaimana kaedah Nabi nak berdepan dengan orang-orang musyrikin Quraisy pada ketika itu. Jadi saya itu dululah, ya, tuan-tuan, insyaAllah, ya, untuk pada ayat 9 insyaAllah akan datang kita akan sambung lagi ayat yang ke-10 untuk ayat surah Al-Burj, ya. Yang baik semua daripada Allah SWT, yang kurang kelemahan saya, insyaAllah selamat mengundi. InsyaAllah besok saya pun sini je, itu saya ada juga di sini, ya. Jadi insyaAllah selamatlah mengundi, pilihlah pemimpin yang baik insyaAllah untuk masa depan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.